Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan ZES akan membentangkan berkenaan taburan pengangguran mengikut tahap pendidikan, jantina dan negeri dalam kalangan belia di Malaysia mengikut data 2013. Saya Nur Zahirah binti Muhammad Ghazali dan rakan-rakan saya Nur Syafiqah binti Abdul Aziz, Nur Izzatul Balkish binti Ismail dan Tay Yen Peng akan membentangkan berkenaan tajuk ini pada hari ini. Jadi, saya akan teruskan dengan rakan saya, Nur Izzatul Balkish untuk pendahuluan bagi tajuk ini. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan tentang projek kami. Seperti yang kita tahu, masalah pengangguran di beberapa negara di seluruh dunia bukan perkara yang baru terjadi. Malah setiap tahun berlakunya lonjakan jumlah pengangguran terutamanya di kalangan belia ataupun graduan baru. Taburan penganggur mengikut tahap pendidikan, jantina dan umur adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini boleh dilihat daripada laporan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia. Antara faktor yang menyebabkan kadar pengangguran adalah kurangnya pengalaman dan kemahiran atau pendidikan untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan. Selain itu, pengangguran yang tinggi juga disebabkan oleh pekerjaan yang tidak sepadan dengan kemahiran sedia ada oleh individu tersebut. Majoriti peluang pekerjaan yang ada dalam pasaran adalah dalam kategori kemahiran rendah dan sederhana di mana tidak sesuai untuk peringkat umur belia atau para graduan kerana kurangnya pengalaman bekerja yang sebenar. Terdapat 3 objektif yang boleh difokuskan. Antaranya, mengenal pasti jumlah taburan penganggur berdasarkan beberapa faktor di Malaysia. Seterusnya, mengenal pasti punca pengangguran yang berlaku di kalangan belia di Malaysia. Dan yang terakhir, mengaplikasikan cara menganalisis data dengan betul melalui sumber mentah yang diperolehi. Seterusnya adalah metodologi kajian kami. Sumber data dalam kajian ini adalah data sekunder, iaitu data dari pihak lain atau bahan rujukan. Kami telah mendapat data dengan melayari laman sesawan Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu data statistik rasmi Kerajaan Malaysia. Bagi teknik penganalisis data, terdapat 2 teknik yang sering digunakan, iaitu penganalisisan data secara kuantitatif atau kualitatif. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan teknik penganalisis secara kuantitatif yang bermaksud menggunakan kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan dan kekerapan serta mempersembahkan data tersebut dalam bentuk jadual. Bagi teknik persembahan data pula, kami menggunakan graf dan carta kerana lebih menarik dan mudah difahami. Seterusnya, kita pergi kepada analisis kajian. Graf yang pertama merupakan taburan pengangguran mengikut negeri. Jumlah keseluruhan penganggur adalah seramai 263,800 orang. Berdasarkan graf, negeri Sabah mencatatkan jumlah penganggur tertinggi iaitu sebanyak 68,800 orang iaitu 26.08%. Jumlah kedua tertinggi adalah di Selangor iaitu sebanyak 38,700 orang iaitu 14.67%. Manakala negeri yang mempunyai penganggur terendah adalah di wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu sebanyak 300 orang bersamaan dengan 0.11%. Graf kedua merupakan carta pie yang membezakan jumlah peratus penganggur mengikut jantina. Melalui carta, jantina lelaki mempunyai jumlah penganggur yang tertinggi iaitu 142,500 orang bersamaan dengan 54%, manakala perempuan mempunyai bilangan penganggur yang rendah seramai 121,300 orang iaitu 46%. Saya akan teruskan dengan graf taburan penganggur mengikut sijil tertinggi. Mengikut data yang diperolehi, mereka yang mempunyai tahap pendidikan sijil pelajaran Malaysia atau setaraf merupakan penyumbang terbesar kepada taburan pengangguran di Malaysia, iaitu seramai 118,600 orang atau 44.96%. Ia diikuti oleh taraf pendidikan diploma iaitu sebanyak 37,200 atau 14.10%. Dan seterusnya adalah taraf penilaian menengah rendah atau setaraf iaitu seramai 21,800 daripada
263,800 jumlah penganggur atau sama juga dengan 8.26%. Secara keseluruhannya, hasil kajian ini mendapati bahawa dalam kalangan lelaki dan yang mempunyai tahap kelayakan sijil pelajaran Malaysia telah merekodkan kadar pengangguran yang paling tinggi berbanding dengan kategori lain. Selain itu, negeri Sabah mencatatkan jumlah penganggur tertinggi iaitu sebanyak 68,800 orang bersamaan dengan 26.08% berbanding dengan negeri yang lain. Hal ini berkemungkinan besar kerana mereka masih mempunyai sikap memilih kerja dan ketidaksepadanan antara kemahiran dengan kekosongan jawatan yang ditawarkan dalam industri. Kesimpulannya, masalah pengangguran ini bukanlah satu isu baharu. Oleh itu, seluruh rakyat Malaysia haruslah meningkatkan kemahiran dan mengamalkan sikap yang positif semasa bekerja. Sekian daripada kami, Kumpulan ZES. Terima kasih dan Assalamualaikum.